Dr. Tirtoyo merupakan seorang tokoh politik yang berpengaruh dalam arena politik Malaysia. Beliau mendapati dirinya terjerat dalam kontroversi dan konteks rasuah yang mencetuskan kehebohan dalam masyarakat. Beliau yang pernah memegang jawatan penting dalam kerajaan negeri Selangor kini menjadi tumpuan utama selepas didakwa atas tuduhan melibatkan amalan rasuah yang mengejutkan. Kes ini mencorakkan satu peristiwa yang mencetuskan perdebatan dan kebimbangan mengenai integriti dalam kerajaan tepat. Latar belakang kes Dr. Muhammad Tirtoyo, mantan Menteri Besar Selangor. Dia terlibat dalam skandal rasuah yang mengejutkan pada era kepimpinannya. Pada tahun 2011, beliau dinyatakan bersalah atas tuduhan korupsi iaitu rasuah terkait pembelian tanah di Selangor. Mahkamah menyimpulkan bahawa tindakan tersebut melibatkan penyalahgunaan kuasa dan merupakan tindakan rasuah. Pada tahun 2011, Dr. Muhammad Tirtoyo dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan denda RM2 juta. Kes ini mengetengahkan isu rasuah di peringkat tertinggi kerajaan dan menunjukkan usaha Malaysia membanteras rasuah dalam sistem politiknya. Kes tersebut melibatkan pembelian 2 bidang tanah seluas 4.2 hektar dengan harga yang jauh lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Dr. Muhammad Tirtoyo dituduh membeli tanah tersebut di bawah nama isterinya untuk menghindari pemeriksaan lebih lanjut. Terdapat 3 faktor yang ada dalam kes rasuah tersebut, iaitu salah guna kuasa. Dr. Muhammad Tirtoyo sebagai Menteri Besar, beliau memiliki akses dan pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan, iaitu decision making, iaitu terkait dengan pembelian tanah. Penggunaan kuasa untuk memperoleh keuntungan peribadi menjadi pemicu rasuah ini. Yang kedua, kurangnya penguasaan dan pemeriksaan dalaman. Sistem pengawasan dan pemeriksaan dalaman yang kurang efektif di dalam pemerintahan Selangor mungkin telah memberikan kesempatan bagi skandal rasuah ini terjadi tanpa diketahui. Yang ketiga, budaya rasuah yang berleluasa. Kes ini juga menggambarkan wujudnya budaya rasuah yang mungkin telah berleluasa dalam kalangan pegawai kerajaan. Budaya ini boleh mewujudkan persekitaran di mana amalan rasuah dianggap sesuai atau diterima. Mahkamah Persekutuan telah menjatuhkan hukuman 12 bulan penjara ke atas bekas Menteri Besar Selangor iaitu Dr. Muhammad Tirtoyo. Hukuman penjara yang dikenakan terhadapnya telah diputuskan oleh 5 panel hakim dan dipengerusikan oleh Tan Sri Zulkifli Ahmad Makinuddin. Dr. Muhammad Tirtoyo disabitkan atas pertuduhan menyalahguna kuasa sebagai penjawat awam bagi memperoleh 2 lot tanah dan sebuah banglo di Shah Alam bernilai RM6.5 juta pada harga RM3.5 juta untuk dirinya dan isteri. Di samping itu juga, harta terbabit telah dilucut had kepada kerajaan Malaysia. Hukuman penjara yang dibuat adalah mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Manakala perintah melucut hak harta tersebut pula dibuat mengikut Seksyen 36(1) Akta Pencegahan Rasuah Malaysia 1997. Rasuah sememangnya mewujudkan kesan negatif bukan sahaja kepada individu, malahan kepada negara juga. Antara kesannya kepada individu ialah kredibiliti Dr. Muhammad Tirtoyo sebagai pemimpin dan wakil rakyat pada ketika itu telah terjejas. Kesalahan yang dilaksanakan itu menunjukkan bahawa dirinya tidak amanah serta hilang integriti sebagai sosok individu yang diberikan kepercayaan untuk memimpin rakyat. Seterusnya, kesan kepada negara ialah memiliki pegawai yang tidak amanah. Kerajaan merupakan institut tertinggi di dalam negara, maka nilai-nilai murni perlulah dipaparkan melalui tingkah laku yang baik oleh para pegawai kerajaan. Namun disebabkan jenayah rasuah ini, kepercayaan masyarakat kepada pegawai kerajaan telah terpesong dan mereka tidak dihormati. Adapun usaha daripada pihak Dr. Muhammad Tirtoyo membuat rayuan untuk keringanan hukuman.
dengan melaksanakan khidmat masyarakat, iaitu dengan menawarkan khidmat rawatan gigi secara percuma kepada masyarakat. Namun, mahkamah menolak layuan tersebut kerana rasuah merupakan jenayah berat, maka keringanan hukuman tidak wajar diberikan kepadanya. Sebaliknya, hukuman yang dijatuhkan bertujuan memberi pengajaran untuknya. Antara langkah untuk mengatasi kes Dr. Tirtoyo ialah melakukan penyiasatan dan penawaran ke atas dakwaan rasuah. Pihak berkuasa perlu memastikan keberkesanan proses penawaran dengan menyediakan bukti yang kukuh dan meyakinkan. Selain itu, Kementerian Pendidikan harus menjalankan program pendidikan dan kesedaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan dampak rasuah. Pihak tersebut juga perlu menyelenggarakan kempen pendidikan etika dalam pendidikan formal dan informal. Pihak kerajaan dan badan-badan pemerintah harus melakukan reformasi dalam institusi-institusi penting termasuk badan penguat kuasa dan sistem kehakiman untuk memastikan kecekapan dan keadilan dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, langkah untuk mengatasi kes Dr. Tirtoyo adalah untuk pihak berkuasa haruslah bekerjasama dengan negara-negara dalam usaha memerangi rasuah melalui pertukaran maklumat dan tindakan bersama. Mereka juga perlu menjadi ahli dalam pertubuhan antarabangsa yang bertujuan untuk memberantas rasuah. Tambahan pula, Badan Pengurusan dan Pentadbiran perlulah meningkatkan sistem pengurusan dan pelaporan untuk membolehkan pemantauan dan penilaian yang berkesan terhadap penggunaan awam. Badan Pendidikan dan Kesedaran Awam haruslah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemantauan dan melaporkan sebarang tindakan rasuah dan mendorong sikap masyarakat untuk menuntut accountability daripada pemimpin dan institusi awam. Pengajaran yang ditekankan berdasarkan kes rasuah yang dilakukan oleh Dr. Tirtoyo ialah individu yang bergelar memimpin mestilah mementingkan integriti dan kejujuran. Dr. Tirtoyo dituduh menerima suapan berkaitan dengan pembelian hartanah dan didapati bersalah. Oleh itu, apabila seorang pemimpin memanfaatkan kedudukan dan kuasa untuk keuntungan pribadi, ia menggambarkan pengkhianatan terhadap kepercayaan orang ramai. Contoh seperti ini memberi gambaran kepada masyarakat tentang ketidakjujuran dalam kepimpinan boleh membawa kepada keruntuhan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan ketidakstabilan dalam sebuah negara atau wilayah. Maka, integriti dalam kepimpinan adalah aspek penting untuk memastikan keadilan, kesejahteraan dan kemajuan masyarakat serta negara. Secara kesimpulan, rasuah yang dilakukan oleh Dr. Tirtoyo, bekas Menteri Besar Selangor, menunjukkan bahawa amalan rasuah tidak hanya merugikan pihak yang terlibat, tetapi juga merosakkan imej dan integriti institusi awam. Akibatnya, negara berhadapan dengan pelbagai impak negatif sehingga mampu menggoyahkan kestabilan negara ke tahap kucak-kacir. Tuntasnya, kes seperti ini perlu menjadi iktibar dan amaran bagi pemimpin yang lain agar terus teguh mengekalkan integriti dan tanggungjawab dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin.